Okay, Assalamualaikum and salam sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan persepsi guru prasekolah terhadap aplikasi modul dunia haiwan di Sabah dalam pembelajaran kanak-kanak prasekolah. Okay, saya adalah Nur Saidah binti Sukur dan dua rakan penyelidik adalah Nur Nabila Natalia dan juga Nur Azizawati Muhammad Arsad. Okay, pengenalan. Okay, guru prasekolah memikul tanggungjawab untuk mencapai pengalaman pembelajaran yang menarik dan berkesan untuk murid prasekolah. Hal ini menjadikan pendidikan prasekolah memainkan peranan penting dalam membentuk perkembangan kognitif, sosial dan juga emosi murid. Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan KSPK dibina berdasarkan 6 tunjang iaitu komunikasi, kerohanian, sikap dan nilai, kemanusiaan, keterampilan diri, perkembangan fizikal dan estetika serta sains dan teknologi. Dalam tunjang sains dan teknologi, murid diajarkan tentang haiwan di darat dan menyayangi serta menghargai alam sekitar. So, oleh yang demikian, kumpulan penyelidik membangunkan modul dunia haiwan bagi memenuhi keperluan pengajaran guru prasekolah. So, penyataan masalah. Guru prasekolah perlu memilih dan menggunakan teknik pengajaran yang efektif serta mengadaptasikan pengajaran untuk memenuhi keperluan dan minat kanak-kanak prasekolah. Heron et al. 2021. Namun begitu, sebilangan guru prasekolah masih kurang cekap dalam mentadbir pentafsiran kerana tidak memahami kurikulum serta dengan sepenuhnya dan tidak mempunyai masa yang mencukupi. Abdullah dan Hutagulung 2019. Tambahan pula, pengetahuan kandungan dan pengetahuan kandungan pedagogi guru prasekolah hanya meningkat sedikit sahaja selepas mereka menghadiri kursus pembangunan profesional dalam sains. Ini seperti yang dinyatakan oleh Barentine et al. 2019. So, objektif kajian ini ialah untuk mengenal pasti persepsi guru prasekolah terhadap aplikasi modul dunia haiwan di Sabah bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 6 tahun. So, metodologi kajian yang digunakan adalah reka bentuk kajian berbentuk kajian tinjauan yang melibatkan 30 orang guru prasekolah yang berada di kawasan Kota Kinabalu, Sabah. Pemilihan sampel adalah secara rawak dan mereka diminta menjawab soal selidik yang mengandungi 18 soalan menggunakan skala Likert 1 hingga 5. So, kajian ini mengandungi 4 komponen yang utama iaitu penglibatan aktif, minat, pemahaman sains awal dan penerapan nilai murni. So, dalam dapatan kajian kita melihat analisis demografi responden iaitu dalam kajian ini seramai 22 guru berusia kurang daripada 20 tahun, 30 tahun dan selebihnya 8 orang guru berusia melebihi 30 tahun. So, majoriti daripada responden kajian ini adalah guru perempuan terdiri daripada 20 orang dan guru lelaki 10 orang. So, tahap pencapaian akademik, 17 orang staf guru terdiri dari memiliki STPM, diploma dan setaraf. Seramai 12 orang guru memiliki ijazah sarjana muda dan 1 orang guru SKM tahap 3. So, pengalaman mengajar, majoriti 23 orang guru mempunyai pengalaman yang kurang daripada 10 tahun dan selebihnya 7 orang guru memiliki pengalaman melebihi 10 tahun. So, dapatan kajian yang kita lihat ialah terdapat 4 item soalan yang terlibat di dalam komponen penglibatan aktif. So, daripada dapatan kajian ini, secara keseluruhannya, kita melihat guru prasekolah ni memiliki persepsi yang baik, baik terhadap aplikasi modul dunia haiwan ini terhadap kanak-kanak. So, di sini kita dapat lihat item S17
iaitu dengan pernyataan menggalakkan murid untuk bertanya soalan merupakan item yang mencatatkan skor min tertinggi, min 4.37 dan sisihan PY 0.615. Manakala item S18, iaitu dengan pernyataan menggalakkan murid berkongsi cerita, mencatatkan min skor yang terendah iaitu 4.23 dengan sisihan PY 0.89. Seterusnya kita melihat kepada komponen minat yang terdiri daripada 4 item. So secara keseluruhannya kita dapat melihat komponen minat mencatatkan min skor yang baik. Dan di sini kita dapat lihat item S4 dengan pernyataan modul ini dapat meningkatkan minat murid terhadap penerokaan ke atas haiwan. Mencatatkan min skor tertinggi dengan nilai M sama dengan 4.37. Dengan sisihan PY SP sama dengan 0.765. Manakala item S15 iaitu mendidik murid untuk mendengar arahan dengan tekun tentang haiwan telah mencatatkan min skor terendah M sama dengan min sama dengan 4.13 dengan sisihan PY 0.90. Hal ini berpunca daripada modul dunia haiwan ini disertakan dengan papan permainan kenali haiwan di Sabah yang turut disertakan dengan dadu dan juga permainan getah haiwan seperti gajah kerdil Borneo, harimau dahan serta beruang madu. Haiwan-haiwan ni jarang dilihatlah, kita boleh temuinya di zoo seperti Zoo Lokawi dan lain-lain tempat. Ini menjadikan faktor mungkin kanak-kanak teruja semasa menggunakan modul dan juga papan permainan ini. Seterusnya kita melihat pemahaman terhadap sains awal. So di sini kita ada 5 item dan secara keseluruhannya item ini mencatatkan persepsi yang baik oleh guru-guru prasekolah. So kita dapat lihat di sini item 11 iaitu dengan pernyataan membantu murid membina kefahaman terhadap habitat haiwan, mencatatkan min skor yang tertinggi iaitu min sama dengan 4.37 dengan sisihan PY 0.718. Manakala item S10 dengan pernyataan murid membantu murid membina kefahaman terhadap anggota badan haiwan, mencatatkan min skor terendah dengan bacaan min sama dengan 4.07 dengan sisihan PY melebihi 1 iaitu 1.02. Dapatan kajian ini mungkin berpunca daripada sewaktu sesi melabel anggota badan haiwan-haiwan ni, mungkin guru berpandangan bahawa modul ini agak sukar dilaksanakan sebab label ini melibatkan elemen sains iaitu haiwan ini memiliki kaki hadapan, kaki belakang dan terdapat juga haiwan seperti burung kakak tua dan juga burung enggang yang menggunakan terma sains yang berbeza iaitu paruh. Paruh yang jaranglah kita selalu sebut hidung kan. So untuk burung ini kita guna paruh. So aspek-aspek komponen seperti ini, dia ada bersisik, dia ada berekor, mungkin agak sukar untuk dilaksanakan oleh murid prasekolah. Seterusnya kita melihat komponen yang terakhir iaitu penerapan nilai murni. Di sini terdapat 5 item. So kita dapat melihat secara keseluruhan item ini mencatatkan persepsi yang baik. Namun demikian kita dapat lihat item S6 mencatatkan bacaan yang terendah iaitu dengan pernyataan mendidik murid bertenang semasa bermain dengan bacaan min
3.97, CCNPY 0.89. Okey, so ini menunjukkan disebabkan elemen ini melibatkan komponen bermain sambil belajar dan juga dia melibatkan aspek motor halus, iaitu kanak-kanak akan mewarna, akan menggunting dan menampal. So, bila kanak-kanak ni aktif, dia agak sukar untuk bertenanglah semasa melaksanakan aktiviti ni. Dia akan bergerak aktiflah semasa menjalankan aktiviti. Namun demikian pada item S9 kita dapat melihat guru-guru bersetuju terhadap penyataan modul ini dapat mendidik murid untuk mengambil berat terhadap alam sekitar. Di dalam komponen modul ini juga disertakan dengan sesi refleksi, pengenalan habitat haiwan. So bila mereka mula mengenali habitat haiwan dan kita beri peluang kepada kanak-kanak ini untuk berkongsi diorang punya perasaan dan juga bercerita semasa terlibat dalam aktiviti bermain dan semasa belajar tentang mainan ini, kita dapat mendidik mereka untuk lebih mencintai alam sekitar. Pada komponen perbincangan dan kesimpulan, so analisis S17 mencatatkan min skor tertinggi dengan komponen penglibatan aktif. Disebabkan objektif utama pembangunan modul ini adalah untuk pembelajaran sambil bermain, yang melibatkan aktiviti motor halus, gunting dan tampal, yang melibatkan sesi komunikasi. Murid berkongsi perasaan mereka sewaktu mempelajari modul, berkongsi perasaan mereka tentang alam sekitar. Dia dapat menggalakkan kanak-kanak ni keterlibatan yang aktif dalam pembelajaran. So seterusnya, mempelajari subjek sains menimbulkan rasa ingin tahu kanak-kanak yang mendorong mereka untuk bertanya soalan dan mengeksplorasi. So, melalui aktiviti bermain, kanak-kanak ini juga diberi peluang mengeksplorasi dan menyentuh haiwan, model haiwan, model getah haiwan, permainan tersebut, dan kemudian melabel struktur angkutan haiwan ini. Seterusnya, dalam komponen minat, item S4 menunjukkan guru prasekolah bersetuju dan menunjukkan persepsi positif dan sangat tinggi terhadap penyataan modul meningkatkan minat murid untuk penerokaan ke atas haiwan. So, di sini, aktiviti penerokaan ke atas haiwan menarik minat kanak-kanak untuk mengetahui tentang haiwan seperti habitat tempat tinggal mereka dan juga pemakanan haiwan-haiwan ini. Seperti yang dinyatakan oleh Usop et al. 2022. Selanjutnya, menurut Ashari, Kosnin dan Yo 2013, kanak-kanak berkemahiran dalam membina kefahaman sendiri apabila persekitaran menyokong dan sesuai. Dalam konteks kajian ini, modul penerokan dunia haiwan disertai dengan figura haiwan yang diperbuat daripada permainan getah. Modul mendedahkan kanak-kanak dengan ancaman yang dihadapi oleh haiwan akibat penerokaan hutan. Sebab dalam modul ni kita tunjukkan ada haiwan yang tinggal di dalam kawasan gua, tepi sungai, dan juga di kawasan yang hutan. Empati yang timbul mendorong kanak-kanak untuk menjaga alam sekitar yang merupakan habitat haiwan. Menurut Muhammad dan Muhammad 2020, kecerdasan sosio-emosi yang diperolehi kanak-kanak merupakan kebolehan untuk mengawal dan meluahkan emosi bagi membentuk hubungan sosial yang rapat dan selamat dengan orang sekeliling. Implikasi kajian ini dia bersifat visual dan boleh dijadikan alatan untuk bagi meningkatkan kefahaman murid. Dia juga disusun berdasarkan kurikulum standard prasekolah kebangsaan dan melibatkan haiwan yang merupakan endemik dan diancam kepupusan di Sabah. Melalui modul ini, murid dan ibu bapa dapat mengembangkan kreativiti kanak-kanak sewaktu melakukan aktiviti bersama
seperti memadankan haiwan dengan tabiat pemakanan. Mereka melakukan perbualan tentang ciri-ciri haiwan, tabiat pemakanan. Okey, so Jamil et al. 2022 menjelaskan bahawa komunikasi ibu bapa dengan kanak-kanak memberi kesan kepada tingkah laku dan perkembangan kepribadian mereka. So, ini adalah sebahagian daripada gambar kita sertakan dengan rancangan pengajaran harian Dunia Haiwan di Sabah dan juga modul aktiviti Dunia Haiwan, okay, serta papan permainan kenali Dunia Haiwan di Sabah. Okay, itu saja daripada saya. Okay, terima kasih.